Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian kali ini lebih kepada untuk orang-orang yang baru-baru berjinak-jinak dalam bidang fotografi. Yang saya nak cakap ni adalah tentang komposisi. So, topik ni kalau kita search di internet, di YouTube, dah orang kata beribu-ribu ataupun mungkin dah berpuluh ribu lah orang buat benda ni kan. Kalau kita malas nak dengar ni pun tak apa. Topik ni bukan topik yang baru lah, yang lama lah. Yang daripada dulu lagi orang dah cakap. So, secara kasar lah senang cerita kan. Komposisi ni apa dia? Komposisi ni adalah seni kita meletakkan visual element tu dalam frame tu. Okey, kamera tu bila kita tengok frame tu, dekat mana kita nak letakkan. Ni letakkan ni maksudnya bukanlah kita ambil barang tu kita letak sini, tak. Sebenarnya lebih kepada seni kita ni meletakkan diri kita sebagai fotografer ni di mana? Di atas ke, di bawah ke? Maksudnya apa? Kita nak ambil gambar tu dari sudut pandang atas, dari sudut pandang bawah, dari sudut pandang tepi, kiri, kanan dan sebagainya. Subjek tu ataupun benda tu kita tak kacau. Dia tak sama macam staging. Staging ni dia lain. Staging ni dia 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 ada dua belah pihak punya peranan lah. Maksudnya kita boleh susun atau arrange subjek tu nak letak dekat mana secara fizikal. Maksudnya contohlah kita boleh pergi situ, kita tengok barang tu dekat situ cantik, kita alihkan barang tu ke sini. Dia dah lain tau. Tapi seni komposisi yang asas ni, yang basic ni, kita yang meletakkan kedudukan kita tu sama ada nak pergi kiri ke kanan ke macam tu. Supaya elemen-elemen dalam tu terletak di tempat yang kita nak. So komposisi itu biasanya yang orang bagi tahu itulah dia, orang yang biasa orang cakap tu dia seni meletakkan visual element, arrangement visual element dalam frame tu. Maksudnya kita nak arrange visual element tu sama ada orang ke, subjek, lori, kereta, bas ke, motor ke apa benda kan. Nak letak belah kiri ke belah kanan. Ni nak letak ni maksudnya bukannya kita ambil barang tu kita letak kiri kanan, bukan. Sama ni komposisi kita yang kompos benda tu. Maksudnya okey, kita nampak motor tu belah kiri, kita kalau kita nak motor tu sebelah kiri frame, kita ke kiri. Kalau kita nak belah kanan, kita ke kanan. Bukannya kita tarik motor tu kiri kanan, bukan. Tu dah lain lah. Itu apa ada juga, itu buat lebih kepada staging lah. Staging ni kita dah mengganggu orang, interrupted atau benda tu. Untuk buat arrangement yang kita kehendaki lah. Macam orang buat filem lah kan. Filem, movie. Okey, itu satu. So benda-benda yang kita biasa dengar komposisi ni itulah dia. Leading line, rule of third, framing, within the frame kan. Framing, gambar tu framing. Sambil-sambil saya cakap ni, saya share lah gambar-gambar yang saya saya shoot ni, saya letak lah. Dia ada leading line, within the frame, framing, pattern. Tu benda-benda basic lah benda tu. Benda tu kalau kita search kat internet, memang banyak lah benda-benda tu keluar kan. Memang ada yang tengah tu dia bagi 5 je jenis komposisi ni, ada terbagi kepada 5, ada yang 10, ada yang 20 pun ada, yang lebih complicated pun ada kan. Jenis orang kata apa, rule of odd, ada juga seni foreground to background, juxtaposition benda-benda macam tu kan, benda-benda yang kompleks lah. Cuma yang sekarang ni yang kita kena tahu, komposisi tu dalam bahasa mudah dia lah seni kita meletakkan arrangement visual element tu di mana. Contohlah kita nak ambil gambar pemandangan di gunung kan, ada sungai tu tak kita nak letak tinggi mana, belah mana kan, gunung tu belah mana, ada tak elemen-elemen lain yang kita nak masukkan kat situ, ada pokok bunga ke, ada orang ke, benda-benda macam tu kan. So benda-benda tu adalah komposisi, dan bagi saya lah komposisi ni adalah salah satu cara kita menyampaikan story dalam bentuk visual, supaya visual tu lebih menarik lah. Dia macam orang menulis lah. Siapa-siapa pun boleh menulis. Yang tahu ABC, yang tahu menulis, yang tahu mengolah ayat, boleh je tulis kan. Cuma sedap dibaca dan tak sedap dibaca, ya itu je lah. Contoh lah macam kalau kita pergi kita keluar ambil gambar, contoh di bangunan Saudara Bersahabat ke apa kan. Kalau kita ambil gambar sengit-bengit ke, ataupun blur sikit ke kan, cuaca tak cantik pun, orang tahu tu bangunan Sultan Abdul Samad kan. Tak ada pun dia mengubah kedudukan dia tu menjadi orang kata apa, Petronas Twin Tower kan. Kalau kita ambil sengit ke, ataupun ambil separuh ke, ambil menegak ke, melintang ke, potong separuh ke, orang kenal. Pasal bangunan tu dah lama tau. Kecuali baru-baru lahir, tengok-tengok tak kenal tu lain cerita lah. Tapi biasanya orang yang tengok video ni dia kenal lah. So sama juga macam menulis. Kalau kita tulis biasa je lah kan. Tak semua orang boleh jadi sastrawan macam tu maksudnya kan. Saya pun boleh menulis lah panjang-panjang, tapi sedap tak bahasa yang kita tulis tu untuk dibaca. Sama juga macam gambar kan. Gambar tu cantik tak untuk dilihat, ataupun orang faham benda tu. Macam sebagai tu tadi, kalau kita ambil gambar sengit bengit pun benda tu sama je kan. Cuma kalau seni pula,
Bila dia nak rakam gambar bangunan tu, dia pilih cuaca yang baik, lighting yang baik, komposisi yang baik, tegak, tak ada distort apa semua. Itu adalah seni. Seni melihat dan seni itulah komposisi itulah. Dia selain daripada komposisi tu, itulah sebagai teori ada banyak elemen-elemen lain lagi selain daripada komposisi, angle tu semua tu. Contohlah kita dah pergi tempat tu cantik. Cantik pula. Kita dah letak kamera tu center lah, tengah lah. Kita nak ambil center punya komposisi. Tiba-tiba langit mendung pula, dah lah, tak ada kontras langsung kan. Warna bangunan tu pun tak naik kan. Komposisi dah ngam lah, tapi gambar tu tetap tak cantik pasal keadaan cuaca tu tak menarik kan. Tapi kalau keadaan cuaca tu menarik, ada mega-mega, ada apa, kita ambil waktu sunrise ke, ada sikit-sikit mega di belakang tu, lepas tu bangunan setor sambat tu masih ada warna kan, dia jadi lebih menarik. Macam Petronas Twin Tower kan, gambar saya tak ada lah kat sini. Petronas Twin Tower yang kalau kadang-kadang ada masa-masanya, ada peristiwa-peristiwa tertentu, dia punya bangunan tu diwarnakan mengikut tema tu. Mungkin mengikut tema sesebuah negara. Contoh baru-baru ni ada negara tertentu datang di Malaysia, dia letakkan warna tema bendera negara tersebut di situ. Dia jadi lebih menarik berbanding warna biasa lampu putih je kan. Dia benda-benda macam tu. So komposisi ni yang macam sebagai tadi dah, kalau kita nak tahu detail tu, banyak dah website ataupun YouTube yang melistkan, yang letak list gambar-gambar benda tu kan. Kalau dengan tempat saya pun mungkin dah bosan, cuma saya sampaikan dalam bentuk yang lain sikit lah cara penyampaiannya. Macam yang leading line, within the frame, rule of third. Rule of third ni biasanya orang cakap banyak kan. Tapi rule of third ni kalau yang dengar dia pun dah tahu kan. Maksudnya kita tak meletakkan subjek tu di tengah-tengah. Kita letak di kiri, di kanan, di bawah sikit, di atas sikit lah. Tapi kita tidak meletak gambar tu betul-betul di center. Salah ke? Tak salah pun letak di gambar di center. Kalau gambar-gambar saya, gambar-gambar family, banyak je gambar-gambar saya letak center kan. Saya memang suka center. Saya kalau orang kata gambar abang ni kata professional photographer kan, saya tak kata lah saya professional. Macam kata pandai ambil gambar, tapi kenapa gambar tak ikut rule of third tu kan. Macam saya memang suka macam tu kan. Dia benda tu panduan kita kena tahu benda tu panduan, dia bukannya wajib ikut. Kalau tak ikut gambar kau tak cantik, tak ada, tak semestinya benda-benda tu. Benda-benda tu guideline saja. Macam portrait ke apa, orang biasanya orang main center lah, takkan orang letak kiri kanan kan. Portrait biasanya orang main simetri ataupun center. Cuma yang beza dia kedudukan lighting lah. Lagi satu benda yang orang jarang cerita tentang komposisi ni adalah pemilihan lensa. Benda ni saya banyak saya tengok dekat YouTube ke, artikel-artikel yang bercakap tentang komposisi ni. Dia tak bercakap tentang lensa. Yalah, benda tu komposisi ni betul lah, dia tak ada kena dengan lensa, betul. Pasal komposisi ni apa yang ada, kita lah yang nak kompos kiri ke kanan. Tapi kalau kita tengok gambar-gambar tertentu, contoh framing framing. Kadang-kadang kita tengok gambar tu, contoh kalau kita nak, contoh saya sebelum saya pergi India ada satu ketika dulu, saya tengok framing within the frame. Maksudnya framing Taj Mahal dia ambil dari satu bangunan apa. Masa tu saya tak tahu, rupanya bangunan tu adalah masjid. Dari framing ada masjid situ. Saya nak tahu lensa apa yang dia guna untuk ambil gambar benda tu. Saya takut kalau buat salah lensa, saya tak dapat gambar tu. Kalau contohlah macam ni lensa 70-200 kan. Kalau saya pergi sana nak ambil gambar framing macam tu, memang tak dapat lah. Rupanya lensa yang digunakan adalah lensa macam ni 50mm lensa ultra wide angle. Barulah kita dapat arch tu dan bangunan Taj Mahal tu. Jadi kalau kita nak travel mana-mana, kita nakkan gambar yang macam tu, bukan nak meniru, tapi kadang-kadang kita pun nak juga gambar macam tu kan. Contohlah ada orang National Geographic photographer tu ambil gambar bangunan Taj Mahal tu dengan framing dalam apa ni, yelah, dalam within the frame lah. Ada frame tu, lepas tu ada Taj Mahal lagi kan. Mungkin orang ingat macam Photoshop, sebenarnya benda tu kan. Kita nak tahu, kita pun teringin nak ambil gambar macam tu. Tapi kita tak tahu yang gambar tu memerlukan lensa wide angle lah. Wide angle tu berapa besar kan. Mungkin kita ada 35mm saja. Kalau bila kita pergi 35mm, rupanya tak dapat nak main benda tu. So pengaruh lensa juga main peranan untuk dapatkan komposisi yang kita kehendaki. Macam di Putrajaya ni, bangunan Istana Kehakiman tu, kita boleh main banyak framing. Pasal di Putrajaya banyak bangunan yang kita boleh main framing. Tapi kita kena perlukan lensa yang sesuai. Macam di bangunan Putrajaya ni, di bangunan Istana Kehakiman tu, saya bagi dua contoh lah. Satu contoh saya guna wide angle lah. Wide angle dalam 16 ataupun 24 boleh. 24 pun boleh, tapi kita kena belakang lagi lah. Kalau kita nak dapatkan arch macam pintu gerbang lah, macam pintu gerbang Pembadanan Putrajaya tu dengan berlatar belakang ke bangunan Istana Kehakiman tu, kita kena pakai ultra wide angle. Kalau hanya kita pakai 24, boleh, kita kena belakang lagi nak masukkan framing tu. Tapi kalau kita tak ada lensa
yang wide, memang tak dapat lah angle tu. Tapi kalau kelebihan kita ada 14mm lagi wide lagi cantik lah. Tapi kalau kita tak ada benda tu, kita ada tele je. Saya ada tunjukkan gambar yang satu lagi tu. Kita ambil daripada jauh. Maksudnya kita kena belakang lagi sampai ke, tak adalah sampai ke Masjid Besi tu kan, antara tengah-tengah antara laluan pintu gerbang tu dengan Masjid Besi tu, kita pull, baru dah dapat framing yang kubah bangunan Istana Kehakiman tu besar. So faktor lensa ni main peranan juga kalau kita nak dapatkan komposisi yang kita kehendaki. Kalau kita tak ada pun tak apa, tapi kalau bila kita tengok gambar tu, ada setengah-setengah gambar tu kita kasi, aku pun nak ambil gambar macam tu, tapi kita tak ada peralatan yang sesuai, memang tak dapat lah. Macam gambar fill the frame ataupun diagonal line ni, saya ambil gambar di dataran mereka ni. Biasanya di dataran mereka ni, favourite saya di jabatan LRT nak ke Sogo. Dia jabatan LRT stesen Bandaraya. Dulu tak ramai orang tahu benda ni. Bukan apa, kebanyakan press kan. Dia tahu, tapi kebanyakan press bila hari kemerdekaan ataupun sambutan di dataran mereka, ramai tertumpu di dataran mereka tu, di bangunan Sultan Abdul Samad tu, pasal dekat situ ada pentas VIP. Yang penting memang nak ambil gambar VIP lah kan. Jarang lah nak pergi berjalan ke apa ni, jambatan di Sogo tu kan. Bila saya post tu ramai orang pergi. Sekarang ni pun dah, baru yang tahun lepas tu saya pergi, memang saya sendiri pun tak dapat gambar, terlalu padat sangat orang kat dalam tu. So maksudnya selain dekat situ, kalau ada orang tengok kan, cantik lah gambar tu. Kalau orang tanya saya, contoh lah, orang tanya saya, bang ambil gambar dekat mana? Okey, saya bagi tahu dekat jambatan LRT Masjid Bandaraya. Dia ada jalan yang pergi Sogo tu kan. Okey, contagion dekat lalu bawah tu. Tapi tak ramai yang tanya, bang pakai lensa apa? Sebab apa tau? Kalau kita ada 50mm saja ataupun wide angle, kita takkan dapat gambar macam tu. Gambar tu dapat lah, tapi komposisi yang impact macam tu kita takkan dapat. Depth dia kita takkan dapat. Situ paling kurang kita paling minimal kena ada 70-200. Tapi kalau paling cantik kita ada 300mm ataupun lensa zoom 200-500. Dia cantik 300 lah, pasal kita boleh shoot tight. So kiri kanan tu ada orang ramai tau. Kita shoot tight tengah-tengah tu je. So jadi nampak kemas lah. Kalau kita pakai contoh 50 ataupun 35mm kan, ataupun 16 kan, ataupun kita ada contoh kebanyakan kit lens yang ada sekarang 16-50 macam tu kan, memang boleh ambil gambar kat situ, tapi impact dia kita takkan dapat sama macam gambar yang saya rakam je lah. Sebab dia wide, nampak lah, serabut lah kan, kiri kanan orang ada. Tapi tak salah pun kalau kita nak menunjukkan suasana orang ramai menyaksikan perarakan tu, bolehlah pakai lensa tu. Tapi kalau kita berhajat nak ambil gambar impact yang macam saya rakam ni, orang ramai dengan leading line, dengan diagonal line yang menyerong tu kan, memang kita kena paling minimal kena ada lensa 70-200. Yang paling cantik 300mm lah, ataupun zoom 200-500 ke. Kalau yang terbaru ni ada 180-600 ke kan. Pasal kalau kita ada zoom lens, contohlah 200-500, kita boleh ambil gambar daripada jauh tu. Maksudnya dia dah sampai ke kadang-kadang dari pokok-pokok talang tu. Maksudnya masa perarakan tu berada di lepas traffic light bangunan Dewan Bandaraya tu, kita dah boleh dapat gambar lah. Kita dah boleh framing dah gambar tu. Sampai lah subjek terdekat kita boleh, daripada contohlah daripada 400 kita boleh pergi 300, pergi 200. Tapi kalau kita fix 300, kat situ je kita boleh ambil kan. Tapi kalau 70-200 ni, yang paling cantik memang 200. Tapi 200 tu lah sekejap je lah. Maksudnya bila lepas dia dah masuk bawah jambatan tu, dia dah tak cantik lah. So pemilihan lensa ni jarang orang cerita bila bercakap tentang komposisi. Benda tu penting lah. Dan ada gambar yang saya bagi share lagi, gambar pelajar-pelajar sekolah tentang main bendera ataupun yelah yang di belakang pentas yang biasanya orang pakai plakat kad ke benda-benda tu kan. Itu kalau nak dapat impact memang kena pakai tele lah. Ni minimal memang 70-200 ataupun 300 ataupun 500mm. Pasal dia jauh tau. Kalau kita pakai wide, dia takkan dapat impact macam tu. Komposisi tu. Maksudnya kalau kita nak komposisi macam tu, memang kita perlukan lensa yang yalah, paling minimal 70-200 ataupun lagi jauh daripada tu, 200 atau 500mm. Pasal kita tak boleh nak naik kat situ. So benda-benda macam ni kita kena ambil tahu lah. Jarang orang cerita lah tentang pemilihan lensa yang sesuai untuk dapatkan komposisi yang sesuai. Dan komposisi ni juga boleh macam saya beritahu tadi, dia boleh digunakan untuk menyampaikan cerita lah. Contohlah macam kalau kita pergi ada setengah-setengah tempat tu, kita nak background tu dekat tau. Kadang-kadang kita tengok mata kasar macam cantik, contoh kita nak bergambar berlatar belakangkan gunung atau bangunan kan. Kalau kita nak nampakkan subjek tu dekat dengan kita, belakang kita macam besar, kita kena pakai telephoto lens.
Telefoto lens ni kita zoom, kita tak boleh tarik subjek tu rapat dengan kita. Kalau kita pakai wide, contohlah kita bergambar ni kalau ada gambar yang saya share, kalau tak ada you imagine kita bergambar di berlatar belakangkan Gunung Kinabalu lah, Gunung Kinabalu. Kalau kita pakai wide angle lens, gunung tu jauh tau. Memang jauh pun kan, tapi kalau kita pakai contoh lensa telefoto, kita boleh tarik gunung tu dekat. Maksudnya nampak macam gunung tu betul-betul belakang kita besar. So impact pemilihan lensa tu dari segi komposisi sangat membantu lah. Benda-benda ni jarang orang ceritakan, dan kesan pemilihan lensa yang bagus, yang sesuai untuk menyampaikan apa yang kita nak tu sangat penting lah. Jadi sebelum kita pergi mana-mana tu, travel mana-mana kan, kita kena imagine dulu gambar mana yang kita nak. Terutama kalau kita nak pergi luar negara lah. Pasal luar negara kita bukan boleh pergi selalu kan. Contoh kita berhajat nak ambil gambar, kita tengok dalam brochure ke, dalam iklan, dalam YouTube ke, dalam laman web travel mana-mana, tengok gambar cantik kan. Tapi kita pun berhajat nak dapat gambar macam tu, tapi kita lupa nak research lensa apa yang diorang guna untuk dapatkan gambar macam tu kan. Kadang-kadang kita bawa kit lens je, kita pergi tengok, alamak tak dapat lah gambar tu kan. Jadi agak kecewa lah. Macam saya, kalau biasanya kalau saya nak pergi mana-mana, saya tengok dulu apa benda gambar yang saya nak, yang memang saya nak lah kan. Baru saya bawa lens tu. Ada setengah tu saya tak bawa. Macam yang saya pergi travel di Trans-Siberia tu, saya hanya bawa kamera compact je, Fuji Film X100T. Pasal saya memang nak ambil gambar santai je. Tapi macam saya pergi di Nagaland, India, masa tu ada festival Hornbill Festival. Saya tahu Hornbill Festival tu dia ada pertunjukan tarian pedang, pelbagai kaum di Padang tu, di satu kawasan Padang lah, orang panggil arena. Dan situ kita tak boleh nak masuk dalam arena tu, kita kena ambil daripada jauh macam luar kawasan arena tu, luar Padang tu kan. Dan memang memerlukan lensa 70-200 paling minimal lah. Jadi saya bawa. Biasanya saya tak bawa, pasal nak bawa 70-200 berat kan. Jadi kita kena tahu komposisi tu satu lagi kita kena tahu lensa apa yang sesuai untuk dapatkan gambar tu. Tentang lighting pula, lighting yang macam flash ke lighting LED ni kita boleh kontrol lah. Lighting pula, keadaan cahaya semula jadi matahari tu, itu di luar bidang kuasa kita lah. Itu orang kita berserah je lah kan, tak boleh buat apa. Benda yang kita boleh kontrol, komposisi kita, kedudukan kita di mana, dan juga lensa yang kita nak bawa tu. Yang tentang leading line, rule of third, golden ratio, macam-macam tu tak susah sangat benda tu. Cuma kita kena faham selain daripada tu. Okey, kalau ada benda tak clear nanti boleh tanya di ruang komen macam biasa lah.